Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kekuatan dan kesihatan kepada saya untuk terus hasilkan video berkaitan dengan sihir. Pada kali ini saya akan kongsikan sihir yang berkait dengan menggunakan katak. Perkongsian ini adalah berdasarkan pengalaman saya dalam merawat pesakit-pesakit yang mendapat rawatan di Pusat Rawatan An-Na'am selama beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk memudahkan penerangan, saya akan pecahkan kepada dua bahagian, iaitu berdasarkan kepada kesan yang dialami oleh mangsa yang terkena sihir dari menggunakan katak ini. Yang pertama, mangsa mengalami gatal-gatal seluruh badan ataupun bahagian-bahagian tertentu pada badan, dan ada kalanya badan mangsa akan naik tumpuk-tumpuk hitam ataupun dikatakan sebagai berkerapu. Yang kedua, mangsa mengalami keadaan di mana perutnya menjadi tegang ataupun buncit ataupun dikenali sebagai busung. Tetapi sebelum itu ingin saya tegaskan bahawa apa-apa pun yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak izinkan ianya berlaku, ianya tidak akan berlaku. Dalam video ini, saya akan fokuskan perbincangan kepada keadaan yang pertama sahaja, iaitu keadaan mangsa mengalami gatal-gatal yang berterusan ataupun pada masa tertentu, ataupun badan mangsa ada bintik-bintik hitam ataupun dikatakan berkerapu. Sihir jenis ini biasanya dilakukan oleh bomoh ataupun pawang dengan menggunakan katak puru, yang mana katak tersebut dikeringkan terlebih dahulu dan ianya akan dipanggang di atas api ataupun di atas asap. Pada masa tersebut, pawang ataupun bomoh berkenaan akan membaca jampi atau mentera bagi menghantar sihir kepada mangsa yang ingin dituju. Terdapat juga keadaan di mana katak yang telah siap diperasap dan dijampi mentera diberi kepada orang yang meminta bomoh atau pawang untuk melakukannya, supaya katak tersebut dicampak atau diletak atau ditanam di sekitar rumah ataupun premis orang yang dituju. Jika mangsa terkena sihir tersebut, biasanya mangsa tersebut akan mengalami gatal-gatal yang berterusan ataupun gatal-gatal pada masa-masa yang tertentu sahaja, dan biasanya ia akan mengganggu mangsa dalam melakukan urusan seharian, sama ada untuk belajar, bekerja ataupun berniaga. Waktu yang paling banyak kita jumpa mangsa mengalami gatal-gatal ialah pada waktu petang, sama ada hampir maghrib ataupun lepas asar, dan juga pada waktu tengah malam. Ini menyebabkan mereka sukar untuk tidur dengan selesa, yang menyebabkan kerja-kerja harian mereka akan terganggu. Dari pengalaman saya merawat pesakit ataupun mangsa yang mengalami sihir ini, langkah yang paling baik ialah cari dan musnahkan katak yang telah digunakan untuk membuat sihir tersebut. Cara musnahkan ialah dengan menggunakan asid ataupun cuka getah, dan juga boleh digunakan air tawar, di mana cuka getah atau asid atau air tawar tersebut disiram ke atas katak tersebut agar katak tersebut hilang sihirnya. Setelah katak yang digunakan dalam sihir tersebut dimusnahkan, barulah pesakit itu ataupun mangsa itu kita ruqyahkan. Ada juga keadaan di mana walaupun kita telah melakukan pencarian katak tersebut, kita tidak jumpa. Dalam keadaan ini, kita hanya boleh ruqyah pesakit sahaja. Dari pengalaman saya, jika katak yang digunakan untuk sihir tersebut tidak dijumpai dan pesakit hanya diruqyah sahaja, ada kalanya kesannya masih ada walaupun ia telah diruqyah. Oleh itu, mangsa juga perlu mengambil inisiatif lain, seperti mengamalkan zikir-zikir bagi mendinding dirinya ataupun bagi merawat dirinya sendiri, selain daripada rawatan yang dibuat oleh perawat tersebut. Antara zikir yang boleh diamalkan oleh mangsa, amalan ataupun zikir selepas solat fardu. Ianya boleh dirujuk dalam YouTube Pusat Rawatan An-Na'am yang telah pun saya kongsikan sebelum ini. Selain pada itu, mangsa juga boleh mengamalkan bacaan Yasin 7 Mubin, dan jika ingin dirujuk, mangsa bolehlah merujuk kepada video saya dalam Pusat Rawatan An-Na'am yang bertajuk Pendinding dan Hadda Balik Sihir
menggunakan Yasin 7 Mubin. Dalam video tersebut, saya kongsikan langkah demi langkah yang boleh dilakukan oleh mangsa dengan mudah sekali. Jika anda ada sebarang komen, pertanyaan atau ingin berkongsi pengalaman, anda boleh type dalam ruangan komen dan berikan saya sedikit masa untuk saya respon, insya-Allah. Dan jika video ini bermanfaat, saya mohon saudara-saudari, tuan-puan, tekan butang subscribe dan butang share. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Insya-Allah akan ada lagi perkongsian berkaitan dengan sihir menggunakan katak, iaitu sihir yang menggunakan katak yang menyebabkan mangsanya mengalami perut buncit ataupun yang dikenali sebagai busung. Untuk mengelakkan tuan-puan terlepas video tersebut, saya mohon tuan-puan tekan butang subscribe dan butang loceng. Jika ada video yang baru di-upload, insya-Allah tuan-puan akan menerima notifikasi. Saya harapkan semoga video yang saya kongsi ini memberi manfaat kepada orang ramai, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.